Misteri Jam 12. Apa yang bakal anda dengar dalam rancangan ini, anggaplah semua semata-mata hanya satu hiburan saja. Saudara, jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh berkongsi bersama dengan Casey. Boleh hubungi di 669-11897. 669-11897. Anda juga boleh kirimkan email ke alamat berikut ini: ria@mediacorp.com.sg, ria@mediacorp.com.sg, ataupun kirimkan email anda kisah pengalaman misteri anda ke misterijam12@gmail.com. I will eat you. Pendengar Ria 897, terima kasih kerana sudi bersama dengan Casey setiap malam untuk berkongsi dan mendengar pengalaman misteri. Sekali lagi peringatan untuk semua, apa yang bakal anda dengar, anggaplah sebagai satu hiburan saja. Ingat, jangan terlampau taksub dan jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Anggaplah mendengar rancangan Misteri Jam 12 seperti menonton filem-filem seram, tidak lebih dari itu. Pengalaman yang diketengahkan dalam rancangan MJ12 akan diteruskan dengan kisah di Ria 897. Jadi, sudahkah anda bersedia untuk bersama Casey dalam Misteri Jam 12? Selamat pagi kepada semua peminat rancangan Misteri Jam 12, tidak kira di mana sahaja anda berada. Kiriman yang pertama pada tengah malam ini akan saya ketengahkan, tapi sebelum itu terima kasih kepada anda yang setia bersama MJ12 setiap malam. Walaupun rancangan ulangan telah pun ke udara untuk 2 malam yang lalu. Dan kali ini, malam ini saya kembali menemani anda secara langsung menyampaikan kisah-kisah misteri. Dari Singapura, terima kasih kepada teman-teman peminat rancangan MJ12 yang mendengar di Singapura, di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Kepulauan Riau, di mana sahaja anda berada. Kisah yang ingin saya bacakan ini adalah pengalaman berlaku di salah sebuah rumah flat di Singapura. Dan peristiwa yang diceritakan ini berlaku dekat kawasan Boon Lay. Boon Lay, kalau mungkin tidak begitu anda boleh ingat tempatnya. Mungkin pendengar-pendengar di luar Singapura, kalau sebut Jurong, mesti kenal Jurong, Boon Lay, tu dekat-dekat lah kawasan yang diceritakan ini. Dan pengalaman ini datangnya daripada seorang pendengar. Kisah berkenaan on block. On block ini apabila pemerintah memilih blok tersebut lah, ataupun HDB telah pun memilih beberapa blok ni untuk dirubuhkan dan dinaikkan rumah yang baru. Jadi bila blok tu nak dirubuhkan, penduduk di blok tersebut, cakaplah dalam blok tu ada lebih kurang 200 penduduk lah. Jadi satu persatu akan disuruh pindah. Disuruh pindah tu akan diberikan tempat tinggal baru lah. Tempat tinggal yang lain-lain lah. Ada yang tinggal mungkin bahagian utara, ke selatan, ada yang ke timur dan sebagainya. Jadi on block ni apabila penduduk menerima surat daripada pemerintah, blok itu akan dirubuhkan ataupun akan dibangunkan kondominium dan sebagainya. Jadi mereka harus berpindah, dan itu yang disebutkan dengan on block. Jadi on block bila berpindah ni tidak semua akan pindah serentak, tidak. Setiap penduduk ni ada mungkin cara-cara mereka untuk berpindah tu. Ada yang makan masa sebulan, ada yang sampai 2 bulan, ada yang lama masih belum pindah-pindah. Dan ini kisah yang dikirimkan oleh Encik Rawi yang berkongsi pengalaman dalam MJ12. Beliau dengan isterinya lah, 2 orang saja, pasangan suami isteri yang terakhir sebelum dipindahkan ke blok yang lain. Anda bayangkan, di blok tu mungkin ada 10 tingkat, 12 tingkat lah. Setiap tingkat ada beberapa unit rumah. Dari tingkat bawah sampai ke atas kosong, tidak ada penghuni di blok tersebut kecuali
suami isteri Encik Rawi dan isterinya. Ya, Encik Rawi berkongsi pengalaman ini, tinggal dekat blok tu sebabnya ada masalah tentang rumah, di mana mungkin ini adalah satu masalah peribadilah. Tapi anda bayangkan, jiran tingkat bawah, tingkat atas, kiri dan kanan semua dah berpindah. Cuma Encik Rawi dengan isterinya masih duduk di blok tersebut, dan sejak itulah lebih kurang beberapa bulan duduk di sana, macam-macam hal menghantui beliau, suami isteri. Kata Encik Rawi, dekat blok yang saya tinggal ni di Boon Lay adalah sebuah blok yang lama. Dalam satu blok tu, ada lebih kurang yang saya tahulah Casey, kata Encik Rawi, ada tiga penduduk blok merupakan seorang pakar perubatan. Tapi saya tak tahulah jenis mereka mengubatkan orang. 3 orang ni mempunyai ilmu. Ada yang datang dekat tingkat 4 untuk berjumpa dengan si Polan, mendapatkan rawatan, nasihat, macam-macam. Tapi yang saya tahu, tingkat 4 ada 1, tingkat 7 ada 1, dan tingkat 8 pun ada 1, Gisi. Tingkat 8, saya dengar-dengar lah, dia ada menjual. Menjual apa agaknya? Menjual makhluk seperti toyol. Kalau nak cari kadam seperti jin juga dijual dengan si tukang obat tingkat 8, kata Encik Rawi. Casey, nama Rawi saya gunakan nama samaran. Bila 3 ni dah berpindah, dengar kabar ada yang pindah dan tinggalkan saka-saka lama. Saka-saka lama ni adalah saka-saka yang telah pun diambil daripada pesakit yang datang merawat dekat dalam rumah mereka. Jadi bayangkanlah, kalau sepanjang hidup mereka duduk dekat rumah tu, blok tu, selama 40 tahun, selama 40 tahun tu berapa ratus orang dah datang berubat dengan mereka. Mereka tinggalkan saka-saka tu dalam rumah tu dan biarkan begitu saja sementara mereka pindah ke tempat yang lain. Jadi apa yang saya nak ceritakan ni, yang telah pun Casey bacakan tadilah tentang 3 orang tukang ubat yang saya tahulah. Mungkin andaian saya, tanggapan saya tidak benar, kata Encik Rawi. Mungkin tidak benar, tapi saya rasa itu penjelasan yang baik boleh saya berikan. Sebabnya, setelah semua berpindah, tinggal saya dengan isteri yang tak dapat berpindah pada waktu itu atas sebab-sebab masalah dari segi administrasi, kata beliau, keuangan, satu hal lagi. Jadi saya dengan isteri terpaksa duduk dekat blok yang sama, makan lebih kurang setahun sebelum kita dipindahkan. Pendengar ya, rumah saya tingkat atas. Balik dari kerja, Casey, jalan menuju ke arah blok, dah rasa takut sangat-sangat, kata Encik Rawi. Saya naik lift sampai ke atas, Casey. Rumah saya di tingkat 9 blok yang saya tinggal ini, di tingkat 9. Nanti kadang-kadang bila saya naik lift, blok tu kosong dan hanya saya dengan isteri saja yang tinggal. Naik lift, tahu-tahu dekat tingkat 4, pintu lift berhenti dan terbuka. Siapa yang tekan, Casey? Saya kadang-kadang hanya berdiam diri saja. Naik lift, tingkat 4, pintu akan terbuka. Saya tiba-tiba akan rasa bulu rumah meremang. Mulut saya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sebab saya tahu tingkat 4, rumah bomoh. Lift naik, kadang-kadang lepas tingkat 7, lepas tingkat 8, tingkat 9 saya keluar, jalan. Bila jalan, Casey, dekat bawah dengar riuh, macam orang tengah berbual, orang menangis, kecoh sangat.
Assalamualaikum. Ketuk pintu, isteri buka, masuk dalam. Astaghfirullahalazim bang, nasib baik abang balik. Kata isteri saya, sering kali kisah saya balik dari kerja, isteri saya akan kata, tadi pukul 8, kadang-kadang pukul 9, orang ketuk pintu. Siapa yang nak datang rumah? Kisi ketuk pintu tau. Kemudian saya tanya, siapa, awak tak tengok ke? Macam mana saya nak tengok bang? Dia beri salam panjang sangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pendengar Misteri Jam 12, kata Encik Rawi, penjelasan dari isteri lah. Takut dengar orang beri salam tapi panjang bunyinya. Isteri saya, kata Encik Rawi, akan duduk dalam bilik seorang diri dalam keadaan ketakutan. Nanti kadang-kadang isteri tengah duduk dekat ruang tamu tengok TV, dengar orang jalan sirit-sirit kaki depan rumah. Kisi, blok tu berhantu Kisi. Saka yang diwarisi turun-temurun, yang datang untuk berubat, ditinggalkan saya rasa. Dalam rumah lah, tingkat 7, tingkat 8, tingkat 4. Macam mana kita tak kena ganggu? Sampaikan pada satu kali itu, isteri saya dah tak sanggup lagi lah Kisi. Isteri telefon saya dalam keadaan ketakutan. Saya dengan isteri dah berumah tangga dah lama Kisi. Kami tidak dikurniakan sebarang cahaya mata. Kalau kami ada anak, mungkin anak kami ada rumah, mungkin isteri boleh duduk rumah anak sementara saya ke tempat tugas. Tapi saya dengan isteri tidak ada. Adik-beradik pun jauh sekali lah Kisi, tak suka menyusahkan orang. Jadi isteri terpaksa lah. Bila saya keluar kerja tu, dia boleh saya lihat dalam keadaan tertekan. Bang, nanti balik kerja balik cepat bang Saya nak buat apa? Takkan saya nak duduk hari-hari temankan isteri. Pernah sekali ketika saya tengah duduk dekat ruang tamu tengok TV, isteri saya dekat dapur sedang bancuh kopi untuk saya, kata Encik Rawi. Daripada dapur boleh nampak tingkap dekat ruang tamu, tingkap sebelah atas tingkap kaca. Isteri tiba-tiba, "Bang!" Saya toleh, "Kenapa dengan awak ni?" "Kepala orang bang dekat tingkap." Isteri nampak kepala orang terapung-apung dekat tingkap. Mana ada orang setinggi macam tu, Casey? Saya bangkit dari tempat duduk, pergi ke dapur. Saya suruh isteri ikut saya istighfar, jangan tengok tingkap. Masuk dalam bilik, saya biarkan isteri saya di dalam, Casey, kata Encik Rawi. Tapi kiriman email ni saya kirim pada Casey setelah kami berpindah daripada blok yang berhantu tersebut di Boon Lay. Kisah, kata Encik Rawi, itulah kisah yang dapat saya ketengahkan pada malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Kalau Kisah dalam keadaan saya lah, balik kerja mungkin pukul 2 pagi selalu Kisah lakukan. Balik rumah tahu tingkat 4, 7 dengan 8 ada rumah bekas bomo yang tinggalkan saka. Kisah nak balik tak? Terima kasih. Selamat tengah malam. Baik, kita akan berkongsi kisah pengalaman anda dalam rancangan MJ12. Terima kasih pada Cik Rawi yang nama samaran Cik Rawi yang berkongsi kisah dalam MJ12. Cik Rawi tanya saya lah. Okey, saya pun nak tanya kepada geng-geng momok yang berada di Singapura, di Malaysia, di Kepulauan Riau, di Brunei Darussalam, di England, di Amerika, di mana saja anda berada. Sila jawab soalan Cik Rawi. Kalau anda dalam situasi Cik Rawi, hari-hari balik mungkin pukul 10 malam blok tu kosong, cuma anda tinggal seorang aja. Yang seram tu tingkat 4, pintu lift boleh terbuka tiba-tiba. Siapa yang tekan tu? Lah, seram tahu tak apa. Cabaran. Cabaran Cik Rawi seorang yang kuat agaknya. Anda tidak akan diuji kalau anda tidak kuat, Cik Rawi.
You are strong, very strong man. Okey, sebelum saya bacakan kisah selanjutnya, yang ini kisah ini pendapat pandangan lah ya. Daripada siapa ni? Daripada Muhammad Zubi Osman. Kalau beliau mungkin singgah kedai dulu, lepas subuh baru balik. Lepas subuh pun kira gelap tau. Kalau subuh sekarang ni 5.42 minit pagi, 5.42 lepas subuh tu kira dalam, anda rasa mungkin pukul berapa? 6 pagi, 7 pagi baru balik ke? Pun gelap, sunyi tetap sunyi, tetap awak seorang tinggal blok tu. Tahu tak apa. Baik, yang ini kiriman daripada Zulhilmi, kata, Casey, seram betul kisah yang pertama ni. Kalau saya dalam situasi lah Cik Rawi, saya rasa Casey, rumah tu saya sewakan orang, biarlah saya tidur tepi laut. Pendengar Misteri Jam 12, saya akan bacakan kisah selanjutnya dalam rancangan ini. Pengalaman berikut ini kalau tadi di salah sebuah rumah flat di Singapura. Kisah selanjutnya ini adalah pengalaman kita langsung ke seberang tambak di Malaysia. Pengalaman ini adalah sebuah tanah perkuburan berdekatan. Ya, sebuah tapak tanah perkuburan berdekatan dengan sebuah ladang teh di tak nak sebutlah di mana. Mungkin di Johor, mungkin di Melaka, mungkin di Negeri Sembilan, ya. Tapi ini adalah sebuah tanah perkuburan berdekatan dengan ladang teh yang diceritakan. Satu peristiwa yang diketengahkan di sini datangnya daripada Najwa yang berkongsi pengalaman dalam MJ12. Najwa kata pada malam itu beliau dengan suami dalam kenderaan sedang lalu dekat kawasan yang disebutkan lah, dan pengalaman yang tak dapat dilupakan ini berlaku dan menghantui beliau dengan suami. Kita teruskan kisah. Benar ataupun tidak, jangan percaya. Ingat apa yang saya katakan. Anggap mendengar rancangan ini seperti menonton filem seram, tidak lebih dari itu. Jangan terlampau taksub dan terikut-ikut dengan apa yang bakal anda dengar. Kiriman Najwa berbunyi begini. Pada suatu malam saya dengan suami memandu. Saya tak nak sebutkanlah nama jalan yang digunakan, tapi saya berikan gambaran sedikit. Tapak tanah perkuburan berdekatan dengan ladang teh. Kisahnya sebenarnya begini. Saya dengan suami memandu pada malam tu. Kita telah pun disuruh oleh seseorang lah pergi ke tapak tanah perkuburan yang berdekatan dengan ladang teh itu untuk mengambil tanah kubur sebagai antara satu bahan yang digunakan dalam sesi rawatan yang diperlukan. Saya dengan suami dah lalu dekat kawasan tu bukan sekali, malah ada 3 atau 4 kali, kata Najwa. Tapi kami sama-sama tidak berani. Menurut tukang ubat tu, tidak orang lain pun dibenarkan ambil kecuali anak ataupun menantu sendiri yang harus pergi ke sana untuk cedok tanah kubur, masuk dalam beg, dibawa pulang, digunakan sebagai antara bahan perubatan. Pertama kali pergi dengan suami memandu Casey, rasa seram meremang, tak jadi balik rumah. Kali kedua pun sama, tak jadi balik rumah. Bayangkan, dah banyak kali pergi, tak jadi. Lebih lambat kita ambil, lebih lambatlah orang tua kami nak dirawat. Dan yang kelakarnya ni, pada waktu itulah, kata Najwa, kita tidak boleh pergi sebelum 12.30 malam. Tanah yang harus diambil ni antara 12.30 malam sampai pukul 3 pagi. Antara waktu itulah. Katanya waktu itulah jendela sesuatu ni akan terbuka. Kita masuk dalam, kita angkat tanah kubur tu, bawa balik dan akan diteruskan upacara. Kita pernah cakap pada tukang ubat yang nak membantu ni, kenapa awak saja yang tak tolong ambilkan? Tak boleh. Mesti tangan anak ataupun menantu yang harus ambil. Menantu pun tak boleh sebarang menantu, anak tak boleh sebarang anak. Anak harus datang daripada seorang anak lelaki. Kalau dalam keluarga tu ada 4 perempuan, seorang lelaki, lelaki itulah yang kena pergi. Walaupun dia anak bongsu, dia kena pergi. Tapi kalau semua anak perempuan, yang kakak sulung lah kena pergi. Jadi saya terpaksa, kata Najwa, ikut suami. Suami memandu
Bang, takutlah bang. Suami pun rasa takut. Kita cuba kali kedua. Pergi juga memandu. Sampai dekat tapak tanah perkuburan, kita tak keluar dulu. Duduk dalam kereta. Selepas duduk lebih kurang nak dekat 5-10 minit, baru turunkan tingkap untuk rasa nikmat malam yang sunyi dengan bunyi cengkerik. Tiba-tiba bila turunkan tingkap, dengar kisi sesuatu. Baru turunkan tingkap kisi, dah diuji. Dengar suara orang minta tolong dekat tapak tanah perkuburan pukul 2 pagi kisi. Bang, balik bang. Naikkan balik tingkap, beredah pulang ke rumah. Kali ketiga pun datang sama juga. Masih belum berani lagi. Dan akhirnya pendengar Ria 897. Mak mertua saya kata Najwa, keadaannya semakin teruk, semakin teruk. Belakang suami, saya berjumpa dengan seseorang, minta pendapat pandangan. Dan katanya, jangan kau pergi kubur antara 12.30 malam 3 pagi ambil tanah kubur. Itu bukan untuk mak kau. Itu untuk pakar tu. Tukang ubat tu sebenarnya dia yang suruh kau ambil tanah untuk kegunaan dia. Saya dengar terkejut kisi. Dipendekkan cerita kata Najwa, kita dapat berhubung dengan seorang Pak Kiai. Entah dari mana Pak Kiai ini datang, tahu-tahu kisi. Kawan ni telefon, cakap telefon ni, telefon tu, tahu-tahu dapat nombor dan kita dapat berhubung dengan Pak Kiai ni. Yang hairan pada suatu malam bila pakar tu sedang berbual dengan kita dekat rumah. Kita sebenarnya dah tak nak buat lagi. Dia datang pakar ni, kata pada kita, engkau masih ada lagi 2 hari. Kalau tak dapat tanah kubur, ibu engkau akan sakit lebih teruk dari sekarang. Kata pakar itulah konon. Tengah berbual dengan kita, Assalamualaikum. Datang Pak Kiai. Waalaikumsalam. Bang, tengok bang, siapa? Sayang. Siapa tu sayang? Pakar tu dah tahu. Berdiri, saya minta diri dulu ya. Dia keluar, nak jalan keluar, Pak Kiai pun masuk. Mereka berdiri sejenak. Tenung antara satu sama lain. Pak Kiai senyum, hulu tangan. Assalamualaikum. Saudaraku, apa khabar? Pakar tu langsung tak jawab salam, keluar. Siapa awak? Sayalah Pak Kiai yang tadi awak telefon. Dan bila Pak Kiai itu jelaskan, baru saya dengan suami tahu. Kadang-kala dalam keadaan kita ni kekusutan fikiran, kita akan dapat bantuan daripada orang yang salah. Jadi ingatlah, setiap kali ada masalah, katanya Pak Kiai, setiap kali kita dibelenggu masalah, jangan terus kita fikir nak cari jawapan penyelesaian. Jangan. Setiap kali ada masalah, kita duduk sejenak, istighfar, tenangkan fikiran, solat, minta petunjuk dari Allah. Baru kita cari jalan. Sebab dalam kekusutan fikiran, katanya Pak Kiai ini, syaitan akan menghasut. Buat yang ini, buat yang ini. Kita pun iman tak kuat, terikut dengan hasutan syaitan. Terima kasih. Saya akan buka talian, silakan 66911897 dalam rancangan MJ12. Sekadar hiburan semata-mata, jangan kita mudah percaya dan terikut-ikut. Ada yang kata di sini, Kesi, kalaulah saya macam Cik Rawi tadi, saya tinggal atas, rumah saya tu semua kosong, tak ada orang. Yelah Kesi, saya telefon isteri, saya kata, hari ni you tidur sorang ya, abang overtime. Ini kiriman daripada Abang Zul. Abang Zul. Jadilah suami yang bertanggungjawab ya. Ada awak tinggalkan isteri sorang-sorang Isteri dah lah takut Yelah. Kalau gitu hari-hari setahun overtime Oh, kaya. Okey, kita ke hujung talian sekarang. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Casey. Hello, siapa tu? Saya ni Michael, bangsa Cina. Cik Michael, ini anda orang Singapura ke macam mana? Orang Malaysia. Johor Baru. Dan Cik Michael, ini Johor Baru kawasan mana ni?
Kawasan Tulai Mina. Dan pengalaman Cik Michael, silakan tentang apa ni? Sekarang on air tak? Ya, dah on air. Belum lagi. Sudah. Tu lambat keluar suara. Oh, Aha. okey, saya nak beritahu. Sebelum saya membeli pengalaman saya, boleh saya buat sedikit aduan tak? Apa dia? Komplain. Aha. Komplain betul Pak Nadin. Jangan nak buat cerita. Orang tu tak erti dah tidur ke? Ya. Jadi ni cerita anda tentang apa ni bang? Okey, cerita saya. Sebab saya seseorang berbangsa Cina. Saya mempunyai mata yang ketiga. Okey. Okey, saya boleh nampak benda-benda ini pada bila-bila masa saja. Pertama sekali pada bulan 7 bangsa Cina bulan 7 bulan hantu. Okey, jadi simpang 4 ke simpang 3 ke. Okey, cerita saya begini. Dalam tahun 89 bila saya kerja di Singapura dengan di Tajima Metalwork, saya ada seseorang pekerja saja yang tinggal di Amokyo yang mengatakan rumah dia berasa panas. Okey, saya katakan okeylah, tak apa. Nama dia Zulkifli. So, okay, you give me a try. I give to your house. Let me go to your house, stay a night first lah. Let me see what happen lah. Sebab bila saya ke rumah dia pada malam itu, saya katakan ada benda lah, sedikit benda, ada benda yang tak patut di dalam rumah itulah. Okey, sebab tu pada malam itu saya buat bacaan Cina saya lah, bacaan. Saya katakan ada orang hantar lah barang ini. Sebab tu benda itu ada kapun. Tapi ini kapun Cina, bukan kapun Melayu. Kapun Cina. Lepas tu saya bacaan sebanyak 49 kali bacaan bangsa Cina saya lah. Ini anda kata kapun Cina. Kalau kapun Melayu baju putih, rambut panjang. Kalau kapun Cina macam mana rupanya tu? Sama juga, baju putih. Rambut dia panjang sampai hujung lantai. Saya buat bacaan bangsa Cina sebanyak 49 times lah. 49 kali. Saya panggil keluarlah. Tolong kau keluar dari rumah ini lah. Sebab rumah ini bukan rumah kau. Pasal bacaan tu, itu benda itu sudah keluar. Tapi dia nak buat itu lah, macam dia benda itu pun kapun tu nak communicate with me. Dia nak minta sesuatu. Dia katakan dia nak bangsa Melayu ini buat bakalan itu RM1 awak tu. You know lah, Chinese they have to burn all this paper, gold, silver, and then do wang kertas tu semua tu. Saya katakan ini orang kaum Melayu tidak boleh buat begini. Okey, kalau nak saya buat hadapan kau. Kalau tidak, kau keluar dari rumah ini. Terus lagi saya buat baca. Lepas tu saya janjilah sama dia. Okay lah, I do it for you lah. Lepas tu saya 3 hari saya buat. Dia soal lepas. Lepas tu saya tanya kawan ni Zulkifli, how about your house now? Okay now, my house now feel very cool already. No, tak ada panas lagi. Itulah cerita saya. Jadi sampai sekarang anda masih boleh nampak? Boleh. You can see lah. You can see all these things lah, because I got third eyes lah. Saya boleh buat bacaan ni
adalah keturunan daripada atuk saya lah. Atuk saya daripada negara China kan. Purely from this China. So saya adalah cucu sulung lah. Saya harap ini bukan katakan keturunan sakti lah. Jangan lah. Give me all this bacaan because give me protect myself lah. Ya, terima kasih ya. Sama-sama Kisi. Terima kasih. Dia champion. Ya, terima kasih Mr. Michael. Sama-sama Kisi. Baik, itu dia pengalaman daripada seorang teman dari seberang Wah, Mr. Michael yang juga mendengar rancangan Misteri Jam 12 MG12. Kita akan berehat seketika dan akan saya kembali sebentar nanti. Yang ini kiriman daripada Kak Sri. Casey, selamat malam. Selamat malam Kak Sri. Tadi dekat tingkap kakak tiba-tiba hinggap seekor burung gagak. Yang hairan Casey, cuaca tengah hujan. Mana ada burung terbang? Kakak ternampak. Kakak buat bodoh Casey. Suami pula tengah miringkan badan tapi tetap dengan MG12. Setelah kisah yang kedua Casey baca, kakak cui Cui tu kira macam jeling-jeling lah tengok ada tak? Burung tu dah tak ada. Pelik. Tapi sekarang best. Sebabnya tengah dengan MG12 sambil hujan Casey. Wow. Waktu sekarang di Ria 1:22 pagi. Selamat pagi pada semua yang masih lagi setia bersama dengan saya dan masih lagi tak mengantuk. Kalau bab-bab mengantuk ni biasalah. Kalau MG12 12 tengah malam sampai 2 pagi ni harus bersengkang mata tuan-tuan dan puan. Saya yakin ada yang memang nak tidur pun tetap dia melawan sampai menguap. Kalau saya menguap, saya rasa ramai akan terjangkit dengan nguapan saya ni ada yang terikut-ikut sekali Walaupun terima kasihlah saya ucapkan penat ke yang sedang bertugas menjadikan Ria 897 sebagai teman anda lah setiap malam. Jadi terima kasih diucapkan dan saudara ramai yang memang mengambil berat lah tentang isu di mana berlakunya peperangan terhadap mereka yang tidak bersalah yang berlaku sekarang ini di dunia ni dan sama-sama lah kita mendoakan tak kiralah ini bukan tentang agama tapi ini lebih tentang berperi kemanusiaan. Jadi kalau saya yakin pendengar Misteri Jam 12 ni bukan sekadar kita bangsa Melayu Islam tapi malah tadi Cik Michael ada yang kata Cik Michael suara macam David Teo Jangan-jangan David Teo tak yang telefon tadi Ada juga bangsa India telefon tak kira lah Melayu ke India ke China ke dan sebagainya. Kita doakan lah kita harap apa jua kekejaman kezaliman yang berlaku terhadap manusia akan dihentikan dan ialah pihak-pihak tertentu ni dapat memberikan bantuan pertolongan lah. Macam-macam gambar dan dalam keadaan sedang kecoh dan riuh kita nampak gambar kita kongsi, dan ada kalanya gambar-gambar yang dikongsi tu adalah kejadian yang telah pun berlalu pada tahun 2004, pada tahun 2003, 2007 dan gambar-gambar yang lama ni sebenarnya dikembalikan tanpa kita usul periksa dan ada kalanya sampaikan ada sesetengah pihak ni mengeluarkan kata-kata kesat jadi macam mana yang penting sekali kita berdoa dan saya yakin tadi solat Jumaat pun ada melakukan doa kunut membantu mendoakan keselamatan pada mereka yang mungkin dalam keadaan peperangan lah boleh saya katakan. Memang sedih melihat gambar-gambar kita tidak ada di sana, kita tidak rasakan apa yang mereka rasakan, tapi kalau kita di sini setidak-tidaknya jangan mencetuskan kemarahan yang tidak mempunyai sebarang faedah. Jadi kalau yang diam itulah adalah yang berisi Baik, kita kembali ke Misteri Jam 12 dan terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan rancangan ini. Kiriman ini adalah datangnya daripada Said Nazruddin. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nama saya Said Nazruddin. Apa khabar Cik Said? Saya nak berkongsi satu peristiwa tentang adik saya. Katanya di sini
Ini berlaku pada tahun 2007 di mana adik saya pulang dan adik saya diikori oleh Pontianak. Memang kalau saya cakap ni, bila saya ceritakan, nak pun saya dengar cerita dari orang, kadang-kadang susah nak masuk akal, macam nak ketawa pun ada. Diikori oleh Pontianak. Kalau saya katakan diikori oleh jin, ramai akan fikir yang bukan-bukan. Jin tu mungkin keluar daripada, katanya di sini jin tu keluar daripada cerik macam asap. Itu yang kita selalu gambarkan bayangan jin tersebut. Tapi kalau cakap tentang Pontianak, tahu seram, menakutkan. Itu adalah nama yang diberikan oleh orang kita sendiri. Jadi saya menggunakan kata nama Pontianak lah Kisi. Adik saya ni bertugas dan seringkali balik agak lewat malam. Dia bertugas dalam bahagian retail 10 pagi sampai 10.30 malam. Selepas tutup kedai, sampai rumah nak dekat 12.30 malam. Daripada perhentian bas nak pulang ke rumah, kena lalu dekat satu kawasan ni. Ini merupakan satu taman. Taman ni ada tempat pejalan kaki lah menuju ke arah blok rumah saya. Dan hal ini dilakukan oleh adik saya berkali-kali. Setiap kali dia balik malam, dia akan lalu dekat kawasan yang disebutkan. Lama-kelamaan, dekat kawasan taman tu yang tidak begitu terang, ada lampu, tapi lampunya agak samar-samar menerangi perjalanan adik untuk sampai ke kolong blok. Adik saya ada dua pilihan. Satu, daripada perhentian bas nak pulang ke rumah, jalan mengikut taman yang agak malap tu. Memakan masa lebih kurang 4 minit, 5 minit baru sampai dekat kolong blok. Satu lagi cara, jalan luar taman. Yang ini memakan masa lebih kurang 12 minit baru sampai di kolong blok. Jadi kita ni selalu manusia nak ikut jalan ringkas, shortcut. Itulah yang adik saya lakukan. Katanya Encik Said, setiap kali dia jalan, ada sesuatu di salah satu pohon lah yang memerhatikan adik saya. Pulang jalan sana, dia tengok, lama-lama dia suka berkenan, dia ikut adik saya pulang. Pendengar Misteri Jam 12, kata Encik Said, tapi Alhamdulillah Kisi. Biar saya katakan sesuatu dahulu sebelum saya teruskan kisah. Dalam rumah semua orang solat. Ibu saya ni gemar mengaji. Pagi, petang, siang, malam, tengah duduk pun nanti dia akan mengaji. Ibu saya memang tak suka menonton TV. Nanti kalau kita dalam rumah, kita tonton TV, ibu saya akan masuk dalam bilik, tutup pintu dan dia akan mengaji. 24 jam Al-Quran tu di tangannya. Saya akur, kata Cik Said, sukar untuk ikut jejak langkah ibu saya. Tapi saya akan cuba. Jadi berbalik pada kisah, bila adik saya balik, nak masuk dalam rumah, mungkin benda yang ikut adik saya tu tak boleh ikut masuk sebab rumah tu dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah. Dalam rumah sebelum masuk tu, Assalamualaikum. Kadang-kala bila saya tidur lewat, saya berada dekat ruang tamu sedang menonton TV. Waalaikumsalam. Buka pintu, adik masuk dalam, tutup pintu. Dalam saat adik nak tutup pintu, saya pernah bukan sekali beberapa kali ternampak dekat luar tu ada perempuan tengah berdiri sambil menunduk. Keadaan wanita yang saya nampak tu agak menyeramkan. Tapi selalunya saya akan nampak saat-saat pintu tu dah nak tertutup, baru nampak tercegat berdiri makhluk yang menakutkan. Dan akhirnya saya bertanya pada seseorang. Seseorang itu datang dan cuba periksa. Katanya yang ikut adik saya adalah Pontianak yang duduk dekat bawah taman depan rumah saya. Benda tu tak boleh masuk sebab rumah ni dipelihara. Dan sekarang ni adik saya kalau balik, saya kata pada dia, kalau saya boleh bangun, saya akan turun bawah jemput dia. Kalau tidak, saya nak dia jalan pusing jauh, tak kisahlah. Jangan jalan dekat taman yang gelap dan sunyi itu lagi. Terima kasih dan selamat tengah malam.
Pelbagai kisah telah pun anda dengar dalam rancangan MJ12 dan apa kata kalau kita jawab panggilan dahulu di 66911897. Silakan 66911897 dalam Misteri Jam 12. Baik, kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Silakan 66911897. Hello, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Hai, siapa tu? Sini Roy Castello. Dan Roy Castello. Wah, dah lama tak dengar apa khabar anda? Sihat? Alhamdulillah. Selamat bulan Ramadan kita. Dan semua peminat-peminat MJ12. Terima kasih. Dan Roy, kisah tentang apa ni? Silakan. Okey. Sebenarnya Roy bukan apa kisah ekspedisi yang Roy nak cerita ni. Okey, baru-baru ni Roy baru jumpa balik kawan lama Roy. Kita buat. Sekali dia cakap pasal Chris. Dia ada dekat 12 Chris lah kat rumah. Jadi Roy cakap lah, mungkin salah satu Chris tu Roy cakap, kalau boleh kau kasih aku lah, aku nak simpan satu. Memang dia nak kasih orang lah, yang berkenan lah. Jadi keesokan hari ni dia bawa itu Chris dekat rumah Roy. Chris ni adalah kepunyaan seorang yang dah arwah. Jadi Chris cantik, Chris dia Roy pun berkenan. So dia cakap, ni aku ijazahkan kau ni Chris, kau jagalah ni Chris, dan mulai sekarang ni Chris adalah hak kau. Jadi dia cakap, Roy terima ni Chris lah. Dia tak nak ceritakan pasal asal-usul ni Chris. Ni Chris pun dia dapat pun daripada tangan setangan lah. Tapi kepunyaan Chris ini adalah orang yang telah arwah. Jadi Roy tak ingat apa-apa lah. Roy ambil itu Chris, Roy bersihkan dia semua, Roy simpan. Jadi pada malam yang kedua tu datang orang yang berjubah hitam. Datangnya pun cara kebetulan macam dalam pukul 1 lebih lah. Roy masih belum tidur lagi lah, masih layan di komputer. Tiba-tiba Roy dengar macam pintu terbuka tau. Padahal semua ahli keluarga Roy dah ada kat rumah, dah tidur semua. Tapi Roy rasa ada orang masuk kat rumah Roy. Bila Roy keluar, Roy nampak orang tu berjubah hitam. Tak tahu macam mana dia masuk. Jadi dia cakap dengan Roy, barang aku sekarang dah pada engkau. Dan dijaga oleh 9 kadam. Kali Roy cakap, barang apa? Keris yang baru ambil tu. Tapi orang dia tak berapa besar lah, tak berapa tinggi lah kan. Jadi Roy cakap, kadam, aku tak perlukan itu kadam. Aku hanya perlukan itu keris. Aku tidak mahu itu kadam. Tidak, itu kadang sekarang sudah berada di dalam itu keris. Kau harus jaga itu keris. Dia cakap, tidak, aku tak perlukan itu kadam. Aku tahu kau datangkan kau ini untuk memberitahu aku yang bahawa si keris ini dijaga oleh 9 kadam. Aku cakap, aku tak mahu itu kadam. Aku hanya perlukan itu keris, dan keris ini telah diamanahkan oleh kawan aku, so aku menjaganya. Tapi bila 2 kali Roy cakap, tiba-tiba orang yang berjubah hitam tu terus hilang kan. Jadi sekarang Roy betul-betul dekat Roy punya hall. Dengan siapa kau berbual tadi ni? Adakah apa yang Roy nampak tu benar ataupun satu hayalan? Tapi keluar dari bilik terus pergi hall, nampak itu orang yang berjubah hitam. Tapi bila Roy terangkan ini adalah diberi oleh kawan Roy dan diamanahkan untuk Roy menjaganya, dan aku tidak perlukan itu kadam, dia hilang. Tapi bila Roy tanya balik dengan kawan Roy keesokan harinya, dia cakap dia tak tahu ini keris, tapi ini keris adalah kepunyaan seseorang yang telah arwah. Dan kematian orang ini pun agak begitu ganjil. Jadi baru Roy
Roy tahu lah bagaimana keris ini sebelum tu memang ada penjaganya. Tapi oleh kerana Roy tidak mahu terima itu kadam, dan Roy katakan itu adalah satu pemberian yang Roy terima tanpa kadam. Terus orang yang berjumpa saya sempat hilang. Dan keris ada juga Roy muat masuk di halaman Roy di misteri ledas malam. Ada yang menasihatkan supaya keris itu dibuang saja atau ditanam saja. Tapi Roy masih simpan lagi dan Roy balut dengan kain hitam. Kerana salah seorang daripada teman Roy dengan cara membalut kain hitam selama 7 hari, makhluk ini ataupun kadam ini akan keluar. Itu Allahualam, tak ada siapa yang tahu kan. Tapi apa yang dia terangkan pada Roy, itulah yang Roy lakukan. Okey, begitulah cerita Roy berkenaan keris misteri yang Roy simpan. Ya, terima kasih Roy ya. Terima kasih Kembali. Baik, silakan 66911897. Okey, kisah selanjutnya yang ini datang daripada ini daripada Encik ini dia. Kisah pengalaman dari Rashidi yang berkongsi peristiwa ketika beliau terlelap. Katanya pengalaman ini berlaku apabila saya terlelap di salah sebuah klinik 24 jam. Tapi kisah ini bukan di Singapura lah. Ini di seberang. Ini lebih tepat lagi di kawasan Johor. Pada malam tu saya agak demam dan agak tak sedap badan. Saya demam dan agak tak sedap badan. Ia bermula dengan pening kepala yang teramat sangat. Saya tidak bertugas. Jadi pada malam hari itu, sekitar jam 11 lebih malam, saya telah pun digesa oleh isteri saya untuk jumpa doktor dan mendapatkan cuti sakit dan ambil ubat lah. Jadi setelah saya bangun tidur sekitar jam 11 lebih malam, saya duduk kejap minum air. Tapi tetap tak turun. Suhu badan saya semakin meningkat. Barulah jam 1 pagi saya keluar menuju ke arah klinik 24 jam berdekatan dengan rumah saya, kata Encik Rashidi, ataupun saya guna nama Shidi lah. Jadi kata Shidi, setibanya di klinik tersebut, saya tolak pintu klinik ni, saya nampak ada seorang wanita dengan anaknya lah sedang tunggu dekat kawasan depan ni. Saya pun mengambil nombor dan saya duduk. Tiba-tiba nama saya dipanggil. Setelah saya mendapatkan nombor tu, nama saya terus dipanggil. Saya pun mendaftarkan nama saya dan kemudian katanya boleh masuk sekarang untuk berjumpa dengan doktor. Wanita dengan anaknya ada tapi duduk di bahagian belakang dekat klinik yang saya masuk, katanya Encik Shidi. Pendengar Ria 897, yang menjadi tanda tanya, bila saya masuk bilik doktor yang saya jumpa ni lah, doktor tengah duduk di mejanya. Dekat meja doktor ni ada satu CCTV screen. CCTV screen boleh nampak dua. Satu nampak kawasan dalam klinik di mana tempat pesakit tu duduk dan tunggu. Satu lagi boleh nampak luar klinik di bahagian depan klinik tersebut tempat letak kereta. Ini saya rasa sebagai satu sebagai satu keselamatan katanya Encik Shidi lah. Jadi apa yang ingin diketengahkan oleh Shidi, bila masuk dalam klinik nampak seorang wanita dengan anaknya tengah duduk bahagian belakang tempat duduk. Shidi pun masuk ambil nombor dan tunggu giliran. Lat beberapa minit tu namanya dipanggil dan dia terus ke depan daftar dan terus boleh masuk. Dan dia mungkin rasakan lah, ini saya rasa lah, mungkin dia ingatkan, oh yang dua wanita dengan anaknya dah selesai jumpa doktor, sekarang tengah tunggu nak ambil ubat. Dalam hanya beberapa saat dia dipanggil, kata masuk, wanita tu masih duduk di belakang, ketuk pintu doktor, buka pintu, duduk, nampak CCTV screen. Saya menjadi pelik, katanya, apabila dekat skrin tu tak nampak perempuan dengan anak tengah duduk dan tunggu ubat mereka. Saya tak nampak langsung. Saya pun jumpa doktor, saya beritahu doktor lah. Demam panas, suhu badan saya 38.7 pada waktu itu. Saya pun dapat ubat. Setelah dapat cuti sakit selama 2 hari, saya pun duduk depan untuk tunggu giliran saya untuk ambil ubat. Bila ambil ubat, nama saya dipanggil, saya pun ke depan dan saya bertanya kepada orang yang memberi saya ubat.
Sebabnya saya benar-benar ingin tahu. Saya tanya pada dia, minta maaf, saya nak bertanya boleh tak? Tadi ada tak seorang ibu dengan anak datang sini untuk ambil ubat ke jumpa doktor? Bila Tadi, baru dalam 10 minit macam tu. Tak adalah, abang seorang je yang baru masuk ni. Casey, saya nak dapatkan kepastian wanita yang beri ubat pada saya tu mengatakan saya lah yang pertama pada pagi tu yang datang untuk berjumpa dengan doktor. Walhal saya nampak 2 orang, iaitu seorang ibu dengan anak tengah duduk dekat belakang tunggu giliran, seolah-olah nak jumpa doktor ataupun nak ambil ubat. Saya tanya lagi, betul tak ada orang tadi? Seorang ibu dengan seorang anak. Tak ada bang, kenapa bang? Oh tak ada. Sebabnya tadi saya ada kawan katanya dia sakit nak bawa anak dia pergi jumpa doktor. Oh tak adalah bang, saya tukar cerita lah. Takut nanti pula si perempuan ni takut. Dah ambil ubat, ambil cuti sakit, saya keluar menuju ke arah motosikal saya dan saya pulang ke rumah. Apa sebenarnya yang saya nampak? Adakah saya hanya boleh nampak kejadian itu ketika saya dalam keadaan sakit? Katanya di sini, entahlah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, saya akan jawab panggilan nanti. Dari tadi saya bercerita email, nanti orang tak jawab panggilan, orang tanya, Casey tak jawab panggilan ke? Okey, saya akan buka talian. Silakan hubungi saya sekarang di 66911897 dan saya harap kalau ingin berkongsi pengalaman yang ringkas sahaja dan yang penting sekali kisah anda tu bila bercerita jangan dekat dengan telefon, jauhkan diri dari telefon supaya tidak terganggu untuk anda berkongsi pengalaman. Hello, selamat pagi. Halo Casey, apa kabar? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat berpuasa Pak Radin. Ya, selamat bulan puasa ya. Ya, silakan Pak Radin. Pak Radin ada chronic case ya. Tentang apa ni Pak Radin? Ya, tapi untuk Michael brother, I love you listen to my proper story, then you understand. Ini Pak Radin nak cerita satu Boleh teruskan? Boleh, silakan Pak Radin. Ini Pak Radin nak cerita. Ada satu Casey. Memang banyak jodoh di antara jodoh. Dan segalanya kalau kita bertemu jodoh tu, tak semua pakar yang kadang-kadang bertemu jodoh yang sama, Casey. Kadang-kadang bila Pak Adin mencurahkan cerita di radio, kadang-kadang mungkin agak kronik, yang ganjil orang jarang jumpa. Itu pasal orang putih cakap, one man meat is another man poison. Setiap benda pun ajal maut, jodoh pertemuan pun tak sama. Ada orang kahwin Mak Saleh bertemu Melayu, dan ada orang juga kadang-kadang dia kahwin dengan sesama bangsa. Begitu juga dengan perubatan, mati pun tak sama. Ada orang kena kanser, ada orang kerana kronik dia gantung diri sendiri. Jadi untuk sesiapa, apabila Pak Adin mengungkapkan cerita tu, ini adalah pintu rezeki saya, Pak Radin, mengobat bab yang sedemikian. So kita tak boleh samakan, pakar-pakar kan lain cara ilmiah dia bertemu jodoh perubatan. Ini Pak Adin nak cerita satu ikhlas Apa dia jadi? Pak Adin cakap, Isi percaya tak? Dalam rumah tangga, siapa suami isteri yang tak sayang satu sama lain? When human being, what is jodoh? Jodoh, you are born to be together. Ibarat keluarga yang harmoni, yang keluarga gini. Tapi yang sebenarnya yang paling sedih Casey, dalam hidup rumah tangga, sedangkan lidah lagi tergigit, inikah pula suami isteri. Tapi kadang-kadang dalam rumah tangga, petty matters don't get carried away. Sebab a small leakage can cause a big ship to wreck. Bocor yang kecil akan menggelamkan kapal yang besar. Tapi ini bukan kerana mereka tidak harmoni, Casey. Kadang-kadang dalam sifat manusia ni, Casey, hasad, dengki, kianat, penyakit PhD tak habis-habis. Ini kes kronik yang Pak Adin nak sambung cerita yang ikhlas. Pak Adin settlekan ni satu kes kronik. Itu pasal Pak Adin cakap, bukanlah Pak Adin ni nak jodoh untuk berobat. Bukan Pak Adin tak pakar jodoh tentang alam jin gaib. Kadang-kadang Pak Adin bantu. Tapi aku banyak kes, most of them is more on the love-loving couple, Casey. Sometimes you all might hate me, but that's the reality on my experience, my expertise in this. Jadi apa nak buat? Pak Adin cakap ikhlas. Casey tahu, Pak Adin cakap kan, apa terjadi, orang kata kirakan, dalam 1, 2, 3 hari, Casey, orang kata kirakan, Casey percaya tak? How you feel? Kalau Casey berumah tangga, orang yang Casey sayang, contoh jangan cakap Casey sesiapa saja tiba masa isteri dia ada penyakit membengis, memberontak dan begitu superiority complex. You know why superiority complex?
Superiority complex is orang yang ada authoritarian. Jadi wanita ni Casey, dia telah jadi sifat apa tahu? Menderhaka pada suami. Tapi kadang-kadang maaf ya Casey, sometimes they don't mean it, you see. Rupanya ada orang yang mata merah. Macam Pak Raden, aku telefon ke radio, tapi banyak orang benci aku, kutuk aku, hanya aku dengan kata-kata yang zalim. Tapi Pak Raden maafkan bulan Ramadan aku sayang macam saudara. Ini Pak Raden cakap ikhlas. Apa terjadi? Kebengisan dia ni begitu mendadak, seperti timebomb.com meletup pula. Orang kata, pasal apa? Bayangkan Casey, a soft, sentimental and gentle humble lady can turn up to become a very beast punya mentality dan begitu garang, lebih dahsyat daripada orang kata macam Cina cakap pailang, paikia, macam gangster. Tapi dia bukan garang tu, bukan dia bergaduh. Tapi Casey tahu apa tak? Dia pula pukul laki dia Casey. Ini satu kes kronik tak? Selalu kalau laki, kalau kena perempuan, kalau laki pukul bini, habis kena PPO. Habis macam mana laki dia nak ambil PPO pula? Dia malu pula dia. Ini yang kembali kepada babnya. Laki dia jumpa Pak Raden. Dia cakap, Pak Raden, percaya tak Pak Raden? Alamak, dia cakap saya nak menangis aku. Dia cakap apa? Pak Raden, saya ada satu kes kronik. Pak Raden, my wife dah begitu baik, dia dah jadi apa tahu macam Dr. David Banner pula yang jadi Bruce Banner. Don't make me angry, when you make me angry I will become worse. Macam jadi The Beast. Jadi bini saya dah jadi Mrs. Dr. David Banner pula, Mrs. Hart pula. Apa terjadi? Dia cakap Pak Din, dia telah membengis dan Pak Din percaya tak, saya diam alih-alih dia sepak saya Pak Din. Bayangkan, ini Pak Din cakap, you all think I'm joking, I make up story, macam Michael cakap nak buat cerita. Pasal apa? Dia tak kena, baru dia tak tahu. Cuba kau kena dengan anak perempuan dia. Terpaksa dia cari pakar. Ini Pak Din cakap ikhlas. Apa nak terjadi? Apa terjadi? Dia jumpa Pak Radin dengan begitu hiba, syahdu. Dia cakap Pak Radin ikhlas. Baru terjadi ni dalam keadaan pertengahan Ramadan jugalah, dalam berapa hari lah. Apa terjadi? Dia cakap, Pak Radin, saya minta maaf, agak malu sebab saya ni seorang laki-laki, seorang yang macho. Tapi kejantanan saya dah jadi dayus. Pak Radin cakap, apa pasal yang kau dah jadi .com.dayus pula? Dia cakap, sebenarnya, orang kata kira-kira, apa tahu, saya nak bergaduh dengan Pak Adin. Apakah rumah tangga saya ni dah disihir oleh seseorang? Atau orang ada bikin sihir pembenci atau sihir apa? Dia cakap, kenapa? Isteri yang sayang saya, yang very romantic, yang humble, very pleasant, punya very sweetness in conversation and word, has turned up to become very beastly. Dia begitu buas dan begitu ganas. Dan kadang-kadang Pak Din, saya sayang dia Pak Din, dia membengih, dia nak pekik, dia lalakkan saya Pak Din. Itu tak apa. Kadang bila saya marah dia kata, apa kau nak, dia tempeleng 2-3 kali ya. Saya pandang dia perempuan, kalau saya tumbuk dia, orang kata kira-kira maaf cakap, kita lelaki Pak Din, yang kata tumbuk, saya sepak aja nanti dia muntah darah. Jadi dia cakap dengan Pak Radin, haraplah Pak Radin dapat bantu apa sebenarnya keadaan yang ini. Dia Pak Din cakap, bila perkara ni terjadi, bagaimana dia boleh berubah? Dia tak berubah Pak Radin, dia sayang saya, tapi dia telah menjadi membengis yang begitu amat dahsyat. Dan dia begitu, kalau dia bercakap Pak Din, dia biadab, dia kurang ajar dengan saya Pak Din. Contohnya dia cakap apa tahu? Orang kata kirakan, abang pasal apa? Orang kata anak-anak suruh abang nak pergi. Orang kata apa nak ini? Kalau kita cakap A, dia cakap B. Kita jawab D, dia cakap C. Ada je Mr. A, Mr. B, Mr. Answer.com.z pula. Jadi apa nak kita buat? Pak Din cakap kau bawa gini. Pak Din cakap dia bukan begini Pak Din. Dia wanita yang baik Pak Din. Jadi kenapa? Jadi Pak Din cakap, baik, datanglah jumpa saya. Itu yang dia jumpa Pak Din. Pak Din kasih tahu dengan dia, kau ambil gambar dia. Pasal kadang-kadang kita, Alhamdulillah, Pak Din tengok scan melalui wajah cahaya muka dia. Jadi Pak Din tengok, orang kata kirakan, memang wanita dia humble, Casey. Bila Pak Din tengok gambar, Pak Din cakap, I salute you, no, this is a very loving housewife. But something dia terkena ni, Pak Din tahu apa tahu? Kadang-kadang Casey, ada juga orang ni yang rumah tangga dia apabila bahagia orang benci pula. Yang benci siapa tahu Casey?
orang depan rumah dia. Itu pasal punca dia Pak Din cakap sebut, kalau kita living couple, husband and wife, jangan nak berpeluk-peluk, bermanja-manja depan orang. Kadang-kadang orang mata merah. Dia orang macam geram. Jadi jiran dia Pak Din cakap dengan suami dia, kau jangan bilang aku terus terang cakap jiran kau ada buat kau. Sebab apa? Ini orang yang dipanggil apa tau? Sihir cemburu. Astaghfirullahalazim. Jadi dia gunakan, dia tak suka tengok orang husband and wife bermanja, Casey. Macam ibarat Casey dengan Fizao, kalau duduk kadang berbual, kalau jalan macam masih loving, peluk-peluk sama each other. Jadi ada pula orang mata merah. Jadi itu silap dia, Casey. Kadang-kadang ini Pak Din cakap suami isteri, kalau suami isteri kalau nak bermanja pun don't show in front of people lah. Kadang-kadang bukan semua orang yang ada suka. Manusia punya hasrat deki kianat ni, cemburu bukan saja dia cemburu orang berpangkat. Orang loving couple pun dia cemburu juga. Jadi apa nak bikin? Dia rupanya Pak Din, dia sudah bikin ilmu sihir, orang kata apa tahu, seperti pembenci dan pemanas darah kepada perempuan ni. Jadi perempuan ni sudah jadi kena kepala angin pula. Dan angin dia buat dasar satu macam memberontak daripada Mrs. Sentimental jadi Mrs. kurang ajar. Jadi apa nak buat? Pak Din cakap ikhlas, kau bawa gini, kau jumpa dengan aku dan kau cakap, Pak Din cakap dengan ikhlas, okey, Pak Din apa tahu, bawa Pak Din jumpa bini kau, tapi jangan jumpa bini kau lah. Pak Din cuma cakap, you bring her at any, Pak Din sebab saya cerita rahsia, Pak Din berubat cara kronik juga ni. Pak Din cakap, you bring your wife, kau bawa dia dekat McDonald restaurant atau mana-mana. Tahu McDonald restaurant kan kita boleh duduk. Jadi kau duduk dengan suami isteri kau. Jadi Pak Radin duduk depan, I am a stranger because she do not know who I am kan. Jadi Pak Din cakap, okay Pak Din, saya bawa dia. Jadi kau cak, then they call Pak, when you at McDonald Lighthouse ke atau mana apa, Burger King, one place, then you sit down, then you call me atau you SMS me, then I will camera her from behind. Let's say you duduk depan, jadi Pak Din duduk menghadap berdepan kau. Jadi Pak Din macam James Bond pula, aku pakai cermin mata dan Pak Din duduk depan menghadap dia punya wife. Betul-betul Pak Din cakap. Jadi bila dia nampak Pak Radin aja, Pak Din SMS dia cakap, Pak Din, you see my wife already not? Pak Din cakap, dia pergi bilik air. Dia cakap, kau dekat mana? Pak Din, saya dekat bilik air. Saya nak kasih tahu, tu bini saya Pak Din. Jadi Pak Din cakap, okey lah. Orang kata, kau pretend to sit down with your wife and not act normal, and I don't approach you, I just sit behind you aja. Jadi Pak Din sambil gitu Pak Din order lah. Jadi aku ni kadang-kadang pakar jadi macam James Bond pula, terpaksa pula menyiasat. Bukan Pak Din kepo jadi Pak Din tengok wajah dia dekat gini, memang dia kena Pak Din. Pasal apa? Sebenarnya apa tahu? Semangat dia kena curi. Semangat dia dah dicuri dan orang dah tangkap semangat dia tu melalui apabila sebab tahu Casey, orang kalau nak menyihir orang Casey, semangat orang yang ditangkap. Jadi the cause of hysteria is the semangat punya willpower tu dah tak kuat. Itu pasal semangat kalau dah kena tangkap, projek masuk. Jadi itu pasal Pak Din cakap ikhlas apabila rupanya semangat dia telah ditangkap untuk apa tahu dan di remote control. Orang pukul macam kita, Casey kenapa berani cerita misteri jam 12? Sebab ia bersemangat. Cuba kalau orang sihir Casey, cuba nak tangkap semangat Casey. Kan kita tak ada mood macam tercat-rencat. Tapi Alhamdulillah, God is great. Tuhan lindung semangat pendekar kau, keberanian kau. Bukan Pak Din nak puji kau, Pak Din cakap ikhlas. Jadi Pak Din, jadi apa nak buat? Pak Din cakap okey, Pak Din cakap, dan Pak Din apa tahu? Lepas tu dia dah balik, dia Pak Din gini. Tapi Pak Din tak nak gini, Pak Din cuma buat sesuatu tak kala Pak Din menghadap wajah wanita itu, Casey. Dan lepas tu dia balik, dia next day dia call Pak Radin. Dia cakap dengan Pak Radin, Pak Din dah nampak isteri saya tak? Dan Pak Din cakap, memang you just let nature take its course. Pak Din dah buat sesuatu. Apa yang Pak Din buat? Saya tengok Pak Din cuma duduk je, tak berbual saya, cuma kamera saya je. Pak Din cakap, kadang-kadang ada masa, kadang-kadang I cannot tell you what I do. Ini pakar, masing-masing pakar ada cara-cara dia punya individual specialist. So Pak Din buat sesuatu dan lepas tu baru 2-3 hari Pak Din cakap, call me and give me the feedback. Jadi dia cakap, Pak Din, Alhamdulillah Pak Din, orang kata kirakan, dia punya bengis dah hilang, dia gini, apa yang Pak Din sudah orang kata buat? Dia cakap, Pak Din tak ada, Pak Din tak nak cakap aku buat, tapi Pak Din cakap,
aku dah .com.termination, the devilish dah kacaukan dia punya mind power dan kacaukan semangat dia. Pak Din cakap lah, Pak Din dah pulihkan semangat dia melalui pandangan renungan mata lah. Ini Pak Din tak nak sebut lah banyak, nanti orang ingat aku angga pula. Dari situ kes kronik sudah disettle, Casey. Itu saja Pak Din cakap ikhlas. Ini Pak Din punya advice. Kadang-kadang Casey, rupanya ada juga orang terkena ilmu sihir hanya kerana dia bermanja-manja depan laluan jiran berpeluk-peluk pun orang mata merah. Orang tak suka tengok loving couple pula. Okey, kronik kes sudah settle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik saudara, terima kasih. Itu dia nasihat Pak Radin. Nasihat yang baik, betul. Kadang-kadang kita memang niat baik. Kita ada hak. Tapi itulah hak kita ni, orang lain tengok cemburu. Manusia semualah termasuk saya dilahirkan dengan sifat dan sikap cemburu. Bila ada orang gunakan sikap cemburu tu ke arah kebaikan, dia tengok, oh dia ni berjaya, tak apa. Aku berjaya lagi dia, aku kerja lagi keras, aku belajar lagi rajin jadi berjaya. Ada orang pula, kau berjaya tak apa, aku jumpa Pak Radin. Lain pula bunyi Jumpa anda dan saudara untuk panduan kita bersama. Masuknya waktu subuh di Singapura 5.42 pagi nanti. Waktu imsak 5.32 pagi nanti. Ya, imsak 5.32, subuh 5.42. Kepada semua yang mendengar, khususnya kepada muslimin muslimat, selamat berpuasa, dan juga pada yang lain semuanya, selamat hujung minggu. Ingatlah, Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Kita masih dalam bulan Ramadan, ya. Ini 14 Ramadan 1435 Hijrah.